A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu in antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia. Al-Fadil Imam Wan Abdul Halim bin Mat Yusof yang akan bersama kita untuk syarah daripada kitab Riyadus Salihin pada malam ini, yang berusaha Puan Hajah Rosni Yati Mansur bersama dengan tim Gema Nur Iman. Yang dirahmati lagi dikasihi para sahabat, para penyintai ilmu, muslimin, muslimat yang telah pun sudi berada di Google Meet Gema Nur Iman di kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz pada malam yang penuh barakah ini. Segala puji hanya untuk Allah atas segala nikmat pemberian yang telah dikurniakan kepada kita semua. Kita rafakkan rasa kesyukuran kerana mengizinkan kita untuk berada bersama-sama menghadiri halaqah ilmu pada malam ini bersama dengan Al-Fadil Imam Wan Abdul Halim bin Mat Yusof. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah maghrib kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Bisiril Fatihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapat rahmat keberkatan dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada malam ini. Dan dengan segala bangga dan sukacitanya, saya persilakan yang berbahagia Al-Fadil Imam Wan Abdul Halim bin Mat Yusof untuk menyampaikan syarah kitab Riyadus Salihin. Dengan segala sukacita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya dahului dengan ucapan tahmid Alhamdulillah kerana pada malam ini kita dapat lagi bersama di dalam majlis ilmu, yang mana pada malam ini merupakan pertemuan kita kali yang kelima dalam siri kuliah pengajian berkitab daripada kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang mana kita mulakan pengajian berkitab kita ini tepatnya pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 dan hari ini 2 Disember 2023, maknanya sudah genap lebih kurang 2 bulan kita telah berjaya adakan 5 kali pertemuan. Maknanya kelas kita sebulan 2 kali itu kita tak pernah miss lagi lah, syukur pada Allah. Dan insya-Allah pertemuan kita kali yang kelima pada malam ini kita akan bicarakan pada bab al-muraqabah
ataupun dalam bahasa Melayunya al-muraqabah ini pengawasan, pengawasan diri. Maknanya diri kita ni sentiasa berada di dalam pengawasan, pemerhatian dan penelitian Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah yang ada kitab macam saya gunakan kitab Riyadhus Salihin jilid 1 terbitan daripada JAKIM. Jadi boleh buka pada muka surat 130 insya-Allah. Adalah dalam bab al-muraqabah pada malam ni. Jadi bab muraqabah ni dia ada banyak dalil Quran dan banyak dalil hadis. Maka bila kita tengok kepada waktu kita yang tidaklah terlalu panjang, maka kita akan huraikan 3 dalil Quran dan 3 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita baca semua dalil Quran menyebabkan kita terlepas untuk masuk kepada dalil hadis. Maka kita ambil cuplikan daripada muqaddimah babul muraqabah ini, maka kita ambil 3 dalil Quran yang pertama dan 3 dalil hadis yang pertama dalam bab pengawasan diri insya-Allah. Jelas para jemaah? Maknanya kita tak akan baca semualah hadis-hadis ataupun ayat Quran dalam bab ni sebab waktu kita pun tidaklah terlalu panjang. Yang penting kita pernah sentuh bab ni dalam pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-muraqabah, iaitu bab pengawasan diri. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati dan mengawasi setiap umat manusia yang hidup di atas dunia ini. Allah, kita baca dalam ayatul kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah dia tidak pernah mengantuk wala naum, dan dia tidak pernah tidur. Itu maksud ayatul kursi. Ayatul kursi ini menjadi pendinding kepada kita. Sebab apa? Kalau waktu kita dipantau oleh CCTV, ada sampai satu masa CCTV ini padam. Sebab apa? Sebab ada mungkinlah elektrik ataupun elektrik terputus, CCTV rosak, ataupun kita dipantau oleh ayah kita. Sampai satu masa ayah kita tak sempat pantau lagi. Tetapi yang mengawasi dan memantau kita ni Allah. Sifat Allah macam mana? Allahu la ilaha illa huwal al-hayyu al-qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah dia tidak mengantuk. Sinatun tu maknanya mengantuk, wala naum, dan dia tidak pernah tidur. Meyakini Allah tidak pernah mengantuk, meyakini Allah tidak pernah tidur, membangkitkan semangat kepada diri kita untuk beramal soleh dan menjauhkan diri kita daripada melakukan maksiat. Semuanya diketahui oleh Allah walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Itu maksud perenggan yang pertama lah. Allah akan memerhati dan mengawasi setiap manusia. Kemudian, kita baca lagi mukaddimah dia. Oleh itu, mereka hendaklah sentiasa berhati-hati dan membuat pertimbangan yang wajar ke atas setiap perkara yang akan dilaksanakan. Bila kita tahu Allah sentiasa mengawasi dan memerhati kita, bahkan di kiri kanan kita Allah mewakilkan melalui malaikat ada raqib dan malaikat atid, maka kita nak buat sesuatu tu kena hati-hati. Kita buat, adakah yang kita buat ni Allah Subhanahu wa taala redha ataupun tidak? Benda ni halal ataupun haram? Ataupun kadang-kadang ada benda yang syubhah kan? Boleh ataupun tak ni? Halal ke haram ni? Maka kita tanya hati kita. Kalau hati rasa tak tenang, maka tinggalkanlah. Ataupun kalau kita buat sesuatu tu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tak nak orang lain tahu, maka ketahuilah benda syubhah tu lebih dekat kepada yang haram, maka tinggalkanlah. Walaupun tak ada orang tahu, tetapi kita sentiasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam huraian dia ni kata Imam Nawawi, nak buat apa-apa berhati-hati dan buat pertimbangan yang betul di atas setiap yang dilaksanakan kerana sentiasa diperhatikan oleh Allah.
Semua ada rekod dia. Ada di dalam memory card lah kalau kita sekarang kan. Hari ni 2 Disember 2023. Macam saya online di Bangi contohnya kan. Semua ada dalam buku catatan amalan kita. Tuan-tuan, puan-puan yang ada di tempat masing-masing, semuanya ada rekod. Dan rekod ni dalam bentuk hitam putih, kita akan dapat saksikan balik dalam buku catatan amalan kita. Sebab apa? Orang beriman, dia meyakini dan beriman hidup kita sentiasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah. Kemudian, umat Islam di dalam kehidupan sehari-hari adalah dikehendaki berpandukan ajaran Islam agar tercapai matlamat hidup yang mulia, iaitu untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ni nak menunjukkan kepada kita ni, kita hidup ni ada tujuan. Kita hidup apa tujuannya? Tujuannya adalah menjadi hamba Allah. Taat pada perintah Allah, jalan Allah yang lurus, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Kita tetap istiqamah berada di atas jalan yang lurus. Itulah yang dimaksudkan hamba Allah yang bertakwa. Dah tu Ustaz, kadang-kadang tergelincir juga daripada jalan Allah yang lurus ni. Kadang-kadang buat juga dosa, mengumpat, kata dan sebagainya. Maka perbanyakkan beristighfar, dan kalau dosa itu dosa besar, bersegeralah bertaubat. Sebab apa kita di atas muka bumi ni? Kita adalah hamba Allah. Kita tengok dalilnya. Ada 3 dalil yang kita nak bacakan pada malam ini, insya-Allah. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagi jemaah yang ada kitab ni, kita baca juga dalil Quran ni supaya kita dapat pahala. Dan bagi yang tak ada kitab, kita dengar ayat ni, mudah-mudahan turun rahmat Allah bila kita dengar Al-Quran dibacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Maksudnya, Allah yang melihatmu semasa engkau berdiri mengerjakan sembahyang, dan Allah juga melihat gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud. Ayat ni nak ceritakan, dalam apa keadaan sekalipun, dalam keadaan berdiri kah, dalam keadaan sujud kah, bahkan ayat-ayat yang lain menyebut, dalam keadaan tidur sekalipun, semuanya di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam keadaan diawasi oleh Allah. Ayat ni nak menjelaskan, bersama kita ini ada para malaikat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mengawasi kita semua. Maka sebab itulah, kalau seseorang itu nak melakukan maksiat, carilah tempat di mana tidak dilihat oleh Allah. Kalau ada tempat yang tak dilihat oleh Allah, buatlah maksiat ataupun dosa semahunya. Maka kalau tidak ada, maka berhentilah dan bertaubatlah. Sebab apa? Semuanya akan diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang pertamalah. Kita huraikan secara sederhana pada malam ni. Alladhi yaraka hina takum. Allah yang melihat awak ketika mana awak berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan sehinggalah awak sujud sekalipun dalam pemerhatian Allah. Sebab itu, bagi orang, ayat ni cerita tentang solat. Bagi orang yang tidak solat, sebenarnya dia tidak mengakui dirinya adalah hamba Allah, walaupun dia tidak berkata demikian. Sebab tanda kita ni adalah hamba Allah, antaranya adalah bila kita solat.
kita meletakkan kepala kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah dan kita sujud itu diperhatikan, diawasi oleh Allah dan Allah akui ini adalah hamba aku. Sebab apa? Kepala yang paling mulia, dia sujud, diletakkan di tempat yang paling rendah dalam keadaan Allah memerhatikan amalan tersebut. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Maksudnya, dan Allah tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Subhanallah. Di mana sahaja kamu berada, Allah akan bersama kamu. Menyorok macam mana sekalipun, sembunyi macam mana sekalipun, Allah akan mengetahui. Bersama di sini maksudnya, Allah tahu apa yang kamu buat dalam keadaan tempat yang gelap macam mana sekalipun. Maksud bersama di sini, kita buat sikit catatan, diketahui oleh Allah. Jangan pula bila kita baca ayat ni, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Nanti ada pula orang yang faham ayat ni secara literal. Oh, kalau macam tu ustaz, saya berada dalam tandas macam mana? Dia pusing ke arah tu pula. Maka kita jelaskan, bersama kamu di sini dengan maksud Allah mengetahui apa yang kita lakukan walau di mana sekalipun kita berada. Sebab kadang-kadang orang ni dia faham ayat secara literal. Maka kita perlu murnikan pemahaman ayat tadi supaya dia tidak faham ayat dengan terjemahan secara langsung tadi. Itu dalil yang kedua lah daripada ayat Quran. Dan last sekali dalil daripada Quran kita ambil pada malam ni. Kita ambil 3 dalil Quran, 3 dalil hadis. Dalil yang ketiga dalam bab al-muraqabah. Diri diawasi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Surah Ali Imran ayat yang kelima. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang berada di langit. Subhanallah. Allah sebut, tak ada yang tersembunyi melainkan semua di dalam pengetahuan Allah, sama ada apa yang ada di bumi, hatta apa yang berada di langit sekalipun. Ayat ini nak menjentik kepada kita semangat untuk kita beramal. Semangat macam mana ni? Walaupun dalam keadaan kita beramal, tapi tak diketahui oleh orang, jangan sedih. Allah Subhanahu wa taala tahu. Boleh jadi ada benda yang kita buat ni sembunyi-sembunyi kebaikan yang kita buat. Tetapi yakinlah kebaikan itu ia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang nak buat kebaikan ni, kalau tak ada orang tahu, kurang bersemangat sikit. Jadi kebaikan itu walaupun tidak diketahui oleh orang, ia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ya'lamu. Apa sahaja kebaikan yang kita buat, ketahuilah akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawakan ada satu kisah lah. Dalam bab apa sahaja sebenarnya semuanya diketahui oleh Allah walaupun tak diketahui oleh manusia. Ada salah seorang lah cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni cicit Nabi, dia tiap-tiap malam
Antara kebaikan yang dia buat yang tak diketahui oleh orang lain, dia akan hantar makanan gandum di rumah fakir miskin. Berapa tahun? Selama 12 tahun. Tak pernah miss. Mungkin dia hantar tu tiap-tiap malam ni di rumah yang berbeza-beza lah. Dia cari asnaf ataupun fakir miskin yang telah mungkinlah seminggu sekali ke satu-satu rumah. Dia gililah tiap-tiap malam dia hantar tapi di rumah yang berbeza-beza selama 12 tahun. Bila dah habis bekalan dia hantar. Tak ada orang tahu perbuatan dia tu. Hatta orang terdekat sekalipun. Tetapi apabila meninggal dunia Ali Zainal Abidin, maka ketika itulah fakir miskin terputus bekalan makanan. Bila terputus bekalan makanan dengan kematian Ali Zainal Abidin, maka diceritakan oleh fakir miskin tadi, sebenarnya yang memberi makanan gandum kepada kami ketika bekalan makanan terputus ialah si mati ini. Siapa dia? Iaitu Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Maknanya walaupun tak diketahui oleh manusia di dunia, tetapi ia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Buatlah benda baik walaupun tak dipuji oleh manusia di dunia, tetapi mendapat pujian daripada malaikat Allah. Jangan buat benda-benda yang jahat sekalipun tak diketahui oleh manusia di dunia, tetapi diketahui oleh malaikat yang sentiasa ada dengan kita di kiri dan kanan. Itu bab al-muraqabah. Cuma kadang-kadang kita buat kebaikan ni, niat tak nak bagi orang tahu, tapi orang tahu juga akhirnya. Contoh kan, kita masak sedap-sedap kan dekat suami kita. Tapi kadang-kadang kita nak menunjuk dalam media sosial kan. Letak dalam grup WhatsApp, Facebook, Instagram, bagai-bagai. Asalnya kebaikan ni tak ada orang tahu. Tapi bila di-post juga, semua pakai komen, oh bagus, isteri solehah, terbaik, mantap, yummy contohnya kan. Jadi kebaikannya itu akhirnya diketahui oleh orang lain. Sebenarnya walaupun dia tak bagi tahu sekalipun, ia sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Dia tak boleh, dia rasa nak kongsi juga. Sedangkan kalau tak kongsi pun, kebaikan itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Itu kita huraikanlah sikit dalam bab 3 dalil Quran, babul muraqabah. Al-muraqabah ni pengawasan diri. Kemudian dah hampir setengah jam. Yang pertama kita dah selesai 3 ayat Quran. Dan kita masuk kepada 30 minit seterusnya, iaitu kita tengok dalil-dalil daripada hadis babul muraqabah. Hadis ni panjang sikit lah kalau kita tengok daripada kitab kita ni. Tapi insya-Allah kita akan ambil ibrah dan pengajarannya secara sederhana lah. Kalau kuliah maghrib biasanya, satu sesi kuliah tu di Masjid Surau, kita baca satu hadis je. Tapi Alhamdulillah, kita ni laju sebenarnya kan. Satu bab kita baca setiap kali pertemuan. Tempat lain, satu hadis. Daripada bab tu, ambil satu hadis je. Tapi kita ni Alhamdulillah, jemaah semua pun faham dan boleh follow. Kita gerak laju sikit lah supaya akhirnya kita dapat khatam kitab kita ni dalam bab-bab tertentu, insya-Allah. Kita tengok dalil daripada hadis. Hadis ni panjang sikit, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muka surat 132 dalam kitab yang dirujuk oleh Hanalah, jilid 1 terbitan Jakib. Hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya baca dulu matan dalam bahasa Arab, kemudian kita tengok terjemahan dalam bahasa Melayu dan kita lihat pengajarannya nanti daripada hadis ini, insya-Allah. Dalam bahasa Arab matannya, qala, telah berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dhata yaumin
Saya terus terjemahkan. Pada satu hari, ketika kami duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata, satu hari bila kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadhis thiyab. Ketika kami duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kata Umar Al-Khattab, telah datang kepada kami seorang lelaki syadidun bayadhis thiyab, dalam keadaan pakaiannya putih. Putih warna pakaiannya. Pakaian putih. Macam ni lah. Pakaian putih. Syadidun sawadis sya'ri. Rambut pula hitam lebat. La yura alaihi atharus safar. Tidak terdapat pada rambut lelaki tadi kesan daripada orang musafir. Kan biasa kan kalau orang musafir jauh, rambutnya ni mungkin dalam keadaan kurang turuh sikit. Kan musafir jauh kan, ataupun mungkinlah berdebu dan sebagainya. Tapi yang datang ni lelaki yang segok, pakaiannya putih, rambutnya hitam bersikap elok. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan kami dalam kalangan sahabat ni rasa heran. Sebab apa? Kami tak pernah nampak. Ni orang mana ni? Nak kata orang Badawi takkan pakaiannya kemah macam ni. Nak kata orang musafir tak ada tanda orang musafir. Maka kami ni tak kenal siapa lelaki tersebut. Tak kenal. Kemudian tiba-tiba hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba lelaki itu duduk melutut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Duduk seperti duduk antara dua sujud dalam keadaan lutut berlaga lutut. Kan kita duduk antara dua sujud kan? Duduk antara dua sujud tu, Rasulullah duduk antara dua sujud juga, macam lutut ni belaga. Seorang yang nak bertanya tentang ilmu dan nak menuntut ilmu. Macam keadaan demikian. Kemudian, wa wada'a kaffaihi ala faqidaihi. Kemudian lelaki tadi meletakkan tapak tangannya di atas paha dia. Macam kita duduk antara dua sujud kan, kita letakkan tangan kita di atas paha. Wa qala, dan lelaki ini berkata, ya Muhammad, Muhammad. Sahabat lagi pelik. Sebab biasanya kalau dalam kalangan sahabat, dia tak panggil nama ya Muhammad ni. Maknanya dia ni bukan dalam kalangan sahabat. Dia panggil Muhammad. Biasanya sahabat panggil ya Rasulullah. Jadi dia tanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Boleh tak ceritakan pada saya Islam ni apa dia? Apa rukunnya? Faqala Rasulullah. Rasulullah jawab, Al-Islam, Islam itu ada 5 rukunnya. Yang pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama syahadah. Wa tuqimas salah. Rukun Islam yang kedua salat. Wa tu'tiyaz zakah. Yang ketiga zakat. Yang keempat wa tasuma Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Dan yang kelima wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan rukun Islam yang kelima adalah buat haji bagi siapa yang mampu. Tiba-tiba datang tanya tentang Islam. Rasulullah bagi tahu. Kemudian qala sadaqta. Kemudian lelaki tadi, sebenarnya lelaki ni adalah malaikat menyerupai manusia, malaikat Jibril. Jadi bila Rasulullah cerita tentang 5 rukun Islam tadi, maka dia membenarkan. Betul apa yang awak kata tu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Sayyidina Umar, kami rasa pelik. Sayyidina Umar tak tahu ni adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Maka dia rasa pelik, kenapa orang ni tanya Nabi tentang Islam, bila Rasulullah bagi jawapan, dia membenarkan pada ucapan Nabi. Qala, kemudian malaikat yang menyerupai manusia ni tanya lagi. Fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, boleh tak ceritakan kepada saya apa dia iman?
Kemudian Rasulullah ceritalah, iman ni ada 6 rukun dia. Yang pertama, antu'mina billah, beriman pada Allah, wa malaikatihi, pada malaikat, wa kutubihi, kitab, wa rusulihi, rasul, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qada dan qadar. Bila Rasulullah sebut 6 rukun iman ni, maka malaikat yang menyerupai manusia tadi sebut lagi, sadaqta, betul apa yang awak sebut tu wahai Muhammad. Terkejut lagi Sayyidina Umar, siapa dia ni? Dia tanya, dia sendiri membenarkan. Kemudian malaikat yang menyerupai manusia, dia tanya soalan yang ketiga. Apa dia? Akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ceritakan kepada saya apakah itu ihsan. Ihsan. Kemudian Rasulullah sebutlah, ihsan ni, an ta'budallahi ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah awak melihat Allah. Dan sekiranya awak tak dapat melihat Allah, awak meyakini Allah sedang melihat dan mengawasi kamu. Ini yang dimaksudkan dengan muraqabah. Orang yang bila dah sampai tahap muraqabah, dia telah mencapai maqam ihsan. Maqam ihsan ni macam mana? Dia nak buat apa saja, dia akan sentiasa ingat semuanya di dalam perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nak buat apa-apa, kita dahulukan, ini betul tak dengan apa yang Allah nak? Benda ni Allah redha tak? Benda ni Allah Ta'ala benarkan ataupun tak? Benda ni halal ataupun tak? Bila nak buat sesuatu, dia sentiasa mendahulukan Allah, dia sudah mencapai tahap muraqabah. Dirinya diawasi oleh Allah, maqam itu dinamakan maqam ihsan. Itu soalan yang ketiga oleh malaikat. Dan last sekali malaikat dia tanya soalan yang keempat. Dia datang menyerupai manusia, dia tanya soalan yang keempat. Apa dia? Fa akhbirni ya Muhammad anis sa'ah. Muhammad, kata malaikat, ceritakan pada saya kiamat ni macam mana? Bila berlaku dia? Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata baginda, sebenarnya orang yang bertanya tu lebih tahu berbanding orang yang ditanya. Rasulullah kata, aku tak tahu. Orang yang bertanya tu lebih tahu tentang hakikat hari kiamat. Kemudian, oleh kerana Rasulullah tak tahu tentang hari kiamat, malaikat tambah satu lagi soalan. Kalau awak tak tahu bila hari kiamat ni, cuba awak cerita apa tanda-tanda hari kiamat. Fa akhbirni an amaratiha. Ceritakan pada saya tanda-tanda kiamat. Rasulullah jawablah, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fi bunyan. Maksudnya, tanda besar atau tanda kecil kiamat ni, tanda akhir zaman ni, apabila anak perempuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan ni melahirkan tuan dia. Anak perempuan melahirkan tuan dia. Apa maksud anak perempuan melahirkan tuan dia? Maknanya akhir zaman, tanda hari kiamat adalah apabila kita melihat ada anak perempuan yang mengarahkan ibu dia. Faham tak? Kalau anak perempuan boleh mengarahkan ibu dia, apatah lagi anak lelaki, lebih-lebih lagi lah dia mengarahkan ibu dia. Dia pula arahkan, ibu patut buat begini, mak patut buat begini. Seperti tuan yang memberi arahan kepada pekerja. Itu tanda akhir zaman. Subhanallah.
Dia menunjuk-nunjuk, mengarah-ngarah ibu dia pula. Itu maksud antalidal amatu rabbataha. Apabila anak perempuan melahirkan tuan dia, dengan kata lain, anak perempuan mengarahkan ibu dia. Dia boleh bagi arahan pada ibu dia. Sepatutnya, ibu bagi arahan pada anak. Ni terbalik. Maknanya akhir zaman ni terbalik. Kalau anak perempuan boleh mengarahkan ibunya, apatah lagi anak lelaki. Itu tanda yang pertama lah hari kiamat. Berlaku tak hari ni, banyak tanda-tanda demikian yang kita lihat. Anak-anak sampai tahap bukan sahaja mengarahkan, tetapi sampai tahap memarahi, menengking, bercakap kasar dengan ibu yang melahirkannya. Subhanallah, itu tanda akhir zaman. Dan tanda yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat orang yang miskin berkaki ayam, tetapi sampai satu masa mereka berlumba-lumba untuk membina binaan yang tinggi. Hadis ni para ulama tafsirkan tanda akhir zaman ia sedang berlaku sekarang. Maknanya dulu kan orang miskin yang berkaki ayam ni merujuk kepada orang Arab sebenarnya. Orang Arab dalam keadaan mereka ni asalnya tanah yang tandus, padang pasir, tetapi bila dijumpai sumber-sumber ekonomi melalui minyak dan sebagainya, mereka berlumba mencipta bangunan yang paling tinggi. Sekarang bangunan paling tinggi di dunia terletak di UAE, United Arab Emirates, dengan ketinggian 834 meter. Dan dijangkakan pada tahun 2028 akan dipintas bangunan yang paling tinggi oleh negara Arab Saudi yang akan membina bangunan tertinggi di dunia mencecah 1000 meter, 1 kilometer. Subhanallah. Berlumba-lumba orang Arab yang dulunya orang miskin, berkaki ayam, tetapi tanda akhir zaman adalah dia berlumba-lumba membina binaan yang tinggi. Salah ke Ustaz? Kita tidak katakan salah. Tetapi dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengatakan bahawasanya itu tanda akhir zaman. Bush al-Arab, betul. Bush al-Arab. Nanti dia akan dibina oleh Arab Saudi pula. 1 kilometer. Paling tinggi di dunia. Malaysia berada kedudukan nombor 2 nanti. Bila siapnya menara warisan merdeka tu, menara PNB, Permodalan Nasional Berhad di Kuala Lumpur, akan berada kedudukan nombor 2 sekarang ni. Kemudian akan dipintas oleh di Arab Saudi nanti menjadikan kedudukan Malaysia nombor 3 lah. Kita tak katakan salah bina bangunan yang tinggi dan sebagainya. Tetapi kita sebut dalam konteks hadis ni iaitu tanda akhir zaman. Kemudian, bila Rasulullah bagi jawapan satu, dalam hadis ni ada 5 ditanya oleh malaikat. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang keempat hari kiamat, dan yang kelima tanda-tanda kiamat. Semuanya dijawab dan diakui oleh malaikat. Rasulullah jawab, malaikat membenarkannya. Summan talaqa falabistu maliyah. Kemudian lelaki tadi telah beredar. Bila lelaki tadi beredar, Rasulullah tanya pada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Awak tahu tak yang orang yang tanya tadi siapa dia? Qultu. Lalu Sayyidina Umar kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sebenarnya Allah dan Rasul lebih tahulah. Saya tak tahu. Maka Rasulullah jawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril yang datang tadi, wahai Umar, dia datang nak mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Apa yang dia ajarkan? 5 perkara. Iman, Islam,
ihsan hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Ini hadis yang pertama, hadis yang cukup panjang jugalah dalam bab al-muraqabah. Kita ambil dua lagi hadis malam ni insya-Allah. Muka surat 136 dalam bab al-muraqabah, satu lagi hadis riwayat daripada Abi Dzar. Abi Dzar ni namanya Jundub bin Junadah. Dan hadis ni juga diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi, statusnya hadisun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah bila dan di mana sahaja kamu berada. Maksudnya, di mana sekalipun kita berada, bila sekalipun kita berada, sentiasalah takut pada Allah. Sebab apa? Kita sentiasa diawasi oleh Allah. Dalam gelap, dalam cerah. Ada orang, tak ada orang. Orang kenal ataupun orang tak kenal. Ada orang kan? Oh, kalau dalam negara dia segan nak pakai seluar pendek. Ataupun nak buka tudung. Sebab apa? Takut-takut terserempak dengan orang yang dia kenal. Tapi kalau pergi luar negara, pakai seluar pendek dia. Ataupun buka tudung dia. Sebab apa? Dia merasakan, tak apa ni, selamat ni, orang tak kenal. Sedangkan Rasulullah pesan, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana dan bila sahaja kamu berada. Kita dalam keadaan diawasi oleh Allah. Dia sangka kan dia akan dilihat oleh Allah ni hanya di Malaysia sahaja. Mungkin di luar Malaysia tu orang tak perasan sangat. Ataupun dia buat tu bukan kerana Allah sebenarnya. Ataupun kerana pandangan manusia tadi. Maka dipesan oleh baginda, di mana sahaja, bila-bila masa sahaja, takutlah pada Allah. Ustaz, saya pernah buat silap, saya pernah buat dosa, saya pernah tergelincir melakukan maksiat. Macam mana cara tebuhnya? Rasulullah sebut lagi dalam hadis ni, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukanlah kebaikan setelah mana tergelincir melakukan kesilapan. Rasulullah ajar, kalau kita pernah buat dosa, maksiat, kesilapan, kesalahan, cepat-cepat cover dosa dan kesalahan tadi dengan buat kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan kebaikan itu akan menutup dosa dan kesilapan yang kita buat. Buat dosa, segera dibalas dengan kebaikan. Tergelincir buat maksiat, balas dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu akan menutup dosa dan kesilapan. Itu salah satu cara nak menghapuskan dosa lah. Segera melakukan kebaikan di atas dosa yang pernah kita buat. Kemudian pesanan yang ketiga daripada hadis ni, Rasulullah sebut, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlak baiklah sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan sebaik-baik akhlak. Ini tiga pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak baik kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak. Hadis yang kedua, last sekali pada malam ni lah. Sikit lagi para jemaah sekalian. Kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari, kata Ibnu Abbas, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ni antara sahabat yang
paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara yang paling banyak, nombor 5 dia. Bila dia berada di belakang Nabi ni, dia duduk belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bila Rasulullah tengok Ibnu Abbas, kemudian Rasulullah pesan kepada Ibnu Abbas. Apa kata dia? Ya gulam, budak kecil. Oh, Ibnu Abbas ni muda lagi rupanya. Gulam ni panggilan kepada orang yang kalau kita sebut remaja bawah sikit. Usia yang menjangkau kepada usia remaja. Nak kata kanak-kanak, tak juga. Kanak-kanak, tak juga. Dia ke arah nak masuk usia remaja. Mungkin umurnya lebih kurang 11, 12 tahun. Macam tu. Ke arah usia remaja. Kalau kanak-kanak, mungkin 10 tahun ke bawah kan, ataupun 8 tahun. Gulam ni 10, 11, 12, 13 tahun. Dia nak ke arah keremajaan. Rasulullah sebut pada Ibnu Abbas, ya gulam, Ibnu Abbas, wahai kanak-kanak, wahai budak, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku nak mengajarkan pada kamu, wahai Ibnu Abbas, beberapa kalimah. Apa dia pesanan baginda kepada Ibnu Abbas? Ihfadillah yahfazuka. Jagalah hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Subhanallah. Kita kadang-kadang banyak kita berdoa, kita mengharapkan doa kita tu mustajab. Tapi dalam masa yang sama, hak-hak Allah itu kadang-kadang terabai ataupun tak dijaga. Maka salah satu cara nak mendapatkan mustajabnya doa adalah kita menjaga hak Allah. Allah jamin, yahfazuka, Allah akan memberikan hak yang kita minta dengan dia. Kemudian kita lanjutkan. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Jagalah Allah. Rasulullah sebut, jagalah Allah, nescaya apa yang kamu minta tu Allah akan bagi pada awak. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau awak nak minta satu-satu benda, minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila nak minta tolong dengan Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalaulah seluruh umat ini berkumpul untuk memberi kepada kamu manfaat, kalau Allah tak izinkan, takkan berlaku perkara tersebut. Dan wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan kata Rasulullah, wahai Ibnu Abbas, kalaulah seluruh manusia berkumpul untuk memudaratkan diri kamu, dan kalau Allah tidak izinkan, kemudaratan itu pasti takkan berlaku diri kamu. Rasulullah menanamkan akidah kepada budak remaja ini. Nak minta dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Yakinlah manfaat, kebaikan datang dari Allah. Yakinlah mudarat itu datang dari Allah. Kemudian Rasulullah sebut, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah diangkat qalam dan telah kering kertas dalam usaha manusia untuk mengikuti apa yang dihajatinya. Apa maksud rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf? Semua qada qadar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah tertulis, sudah ditentukan. Cumanya dalam memahami qada dan qadar ni ada orang menyalahkan takdir lah. Qada dan qadar semua kita tak tahu. Ada orang mengkambing hitamkan takdir. Takdir ni pula dia ada dua. Ada takdir yang telah ditetapkan Allah dan ada takdir yang manusia sendiri pilih. Kita kan, malam ni kita boleh pilih nak join kelas ke tak nak join kelas. Betul tak?
Itu pilihan kita. Kita boleh pilih sekejap lagi nak makan ke tak nak makan. Itu kita boleh pilih. Tetapi ada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dan takdir ni tidak akan diketahui melainkan setelah ianya berlaku. Ini dalam bab yang satu bab yang khusus lah. Kita kena belajar bab qada dan qadar, kita boleh huraikan dalam perkara tersebut. Sebab ramai yang terkeliru dalam memahami takdir, bila sesuatu berlaku, dia mula mengkambing hitamkan takdir ataupun dia mula menyalahkan qada dan qadar. Maka Rasulullah sebut, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Qalam yang menulis tentang takdir itu telah diangkat dan dakwah daripada qalam itu telah kering. Maknanya semuanya sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kena murnikan pemahaman takdir ni. Bimbang-bimbang ada orang salah faham tentang takdir tersebut. Dan ada riwayat daripada daripada riwayat selain daripada Imam Tirmizi. Dia ada beza sikit. Kita baca last sekali. Rasulullah sebut, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allahu fir raqa, ya'rifka fi syiddah. Jagalah hak Allah, Allah akan bersama denganmu, dan kenalilah Allah saat kamu senang, Allah akan kenal saat kamu susah. Ada orang dia ingat pada Allah saat susah. Saat senang lupa Allah. Macam mana Allah nak ingat dia saat dia susah? Cara nak dapatkan mustajabnya doa, kita ingat dan jaga hak Allah saat kita senang, Allah akan kenali dan mendengar doa kita saat kita susah dan memerlukan. Rasulullah bagi tips doa yang mustajab. Apa tips doa yang mustajab? Ingat kepada Allah, jaga hak Allah saat kita senang. Allah akan dengar doa kita saat kita susah. Sebahagian orang, dia doa kepada Allah, ingat Allah saat dia susah. Macam mana mengharapkan Allah kenali dia saat dia memerlukan, sedangkan waktu dia senang, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Rasulullah bagi tips lah doa yang mustajab. Doa yang mustajab adalah kenali Allah saat senang, Allah kenali kita saat kita susah. Dan last sekali potongan hadis ni, wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yusibuka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ketahuilah sesuatu yang ditakdirkan tidak menimpa engkau tidak akan berlaku ke atas engkau. Sebaliknya, sesuatu yang telah ditentukan oleh takdir menimpa, engkau tidak akan terlepas daripadanya. Ketahuilah, sesungguhnya kejayaan itu bersamanya kesabaran, dan kelapangan itu bersama dugaan, dan kesusahan itu bersamanya ada kesenangan. Ini beberapa perkara Rasulullah sebut. Yang pertamanya, kalaulah ditakdirkan Allah, benda itu pasti berlaku. Elok macam mana pun, dia akan berlaku. Dan kemenangan ataupun kejayaan itu hanya Allah berikan kepada orang yang sabar, dan bersama kesusahan itu, yakinlah kesusahan pada hari ini akan dijanjikan Allah kesenangan di masa akan datang. Inilah beberapa ibrah kita boleh ambil daripada hadis yang kita baca ni. Alhamdulillah hampir 1 jam jugalah kuliah kita pada malam ni. Kita membicarakan dalam bab al-muraqabah. Kita mengambil 3 dalil Quran dan 3 dalil daripada hadis. InsyaAllah 2 minggu lagi, pada Isnin yang ketiga, kita masuk pada bab yang ke-6, iaitu bab at-taqwa. Babut taqwa. Kita tengok hadis-hadis tentang babut taqwa ini, insyaAllah. Jadi saya serahkan majlis kepada moderator. Dipersilakan. Alhamdulillah. Kita buka lah sikit, kalau ada yang nak bertanya, boleh ke Ustaz? Boleh Puan Hajar, boleh. Okay. InsyaAllah. Kalau ada, silakan. ada antara jemaah yang ingin ajukan soalan berkaitan dengan tajuk al-muraqabah pada malam, silakan.
Kalau tak ada soalan, mungkin huraian Ustaz tu dah jelas. Kita tutup kuliah lah. Boleh Adakah insyaAllah. soalan? Silakan. Tak ada ya? Nampaknya sunyi sepi tu, tak ada soalan. Alhamdulillah. Amin. Jelas ke? Allahumma amin. Jelas ke Puan Hajah? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, saya nak huraikan. Jelas sangat. Saya nak hurai detail bimbang-bimbang tak sempat. Jadi kita ambil beberapa poin sajalah dalam setiap ayat ataupun hadis lah. Laju sikit lah, tak apa ke laju sikit? Okey ke? Okey dah. Okey lah. Okey. Kira InsyaAllah. apa tu yang jemaah tu puas hati kot. Maknanya dah faham dengan apa yang disyarahkan. Jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Imam Wan Abdul Halim bin Mat Yusof yang telah pun syarah gunakan kitab Riyadus Salihin. Dan pada malam ni kita di bab yang berkaitan dengan Al-Muraqabah, iaitu pengawasan diri dengan merujuk kepada dalil Quran dan hadis. Jadi dari sini kita dapat lihat Allah Maha mengetahui segala sesuatu, semuanya dalam penguasaan Allah. Jadi kita lakukan kebaikan dengan segera untuk menutup dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan, berakhlak baik sesama manusia, menjaga hak Allah. Jadi mudah-mudahan Allah beri hak yang kita minta. Jadi saat kita senang dan susah tu, kita jaga hak Allah. Mudah-mudahan Allah akan beri hak yang kita mohonkan. Jadi Alhamdulillah, moga syarah sampaikan memberi ibrah, pengajaran daripada dalil-dalil Quran dan hadis yang telah disyarahkan berkaitan dengan tajuk Al-Muraqabah. Jadi teruskan bersama di kuliah 2 minggu sekali lah, maknanya sebulan kita 2 kali bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Jadi teruskan untuk kuliah seterusnya, iaitu berkaitan dengan babul taqwa, insya-Allah pada pertemuan akan datang. Jadi terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah. Moga kita reda apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita diuji, kita kuatkan semangat kita, apa ditakdirkan buat kita adalah terbaik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah kita seterusnya pada pukul 9.15 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar, yang tajuk syarahnya ialah Begitulah Rupanya Kisah Nabi Adam pada pukul 9.15 kuliah Isyak. Jadi bagi para jemaah yang ada kesempatan untuk teruskan bersama di Google Meet Gema Nur Iman untuk kuliah Isyak, dan kita tutup dulu kuliah Maghrib kita pada malam ini. Sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Imam Wan Abdul Halim bin Mat Yusof untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Jadi saya sudahi dahulu dengan ucapan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu dalam lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.